Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, kita jumpa lagi dalam live saya. Nama saya Syam. Saya merupakan founder Simpan Gold. Okey, hari ini saya nak share dengan anda macam mana idea-idea income yang kita boleh dapat daripada smartphone. Okey, yang ni saya akan kongsikan pengalaman saya 7 tahun di luar negara dan juga sekarang ni di Malaysia. Sebenarnya benda ni memang saya buat, okey, memang saya buat dan itu merupakan pengalaman saya sendiri. Jadi mungkin anda boleh, orang kata apa, boleh tengok, boleh dengar, boleh ambil idea ni, mungkin boleh sesuaikan dengan apa yang anda ada, okey. So mudah-mudahan dengan idea ni mungkin anda boleh buat sesuatu untuk anda pun dapat income melalui smartphone. Memang kadang-kadang kalau kita fikirkan, betul ke? Boleh kan? Jadi kat sini lah sebenarnya kita kena ada ilmu. Okay? Kita kena ada ilmu. Kita kena dengar pengalaman daripada orang lain supaya kita boleh, orang kata apa? Kita boleh dapatkan input-input dan kita boleh sesuaikan dengan kekuatan yang kita ada. So, okay, it's okay. Mereka yang tak dapat join tak apa, nanti anda boleh tengok. Okay, anda boleh tengok rakaman. Tak ada masalah. Okay, jadi siapa yang mendengar ni, okay, saya nak go back pada tahun 1997. Okay, 1997 sebenarnya adalah tahun saya masuk universiti. Okey, tahun saya masuk universiti. Jadi pada ketika tu memang ada subjek pengenalan komputer. Dan pada ketika tu kita belajar Windows 3.11. Masa tu lah, kalau siapa yang seusia dengan saya ni memang tahulah Windows 3.11. Dan masa tu baru keluar, komputer, lab komputer tu install Windows 95 dan masa tahun 1998, 1999 barulah lab komputer tu dia install Windows 98. Time tu lah saya baru ada email. Saya baru ada email. Masa tu email yang top Yahoo, Hotmail kan. Tu zaman-zaman dulu lah, memang top. Hotmail, Yahoo. Lepas tu adalah Mail City, yang saya ingat lah. Dan time tu chat-chat ni paling best sekali masa tu MIRC lah kan. Kalau siapa yang tahu MIRC dulu tu, standard, perkataan standard ASL. Itu perkataan standard yang digunakan. Okey, nak tahu apa ASL tu, anda boleh komen lah, mungkin ada yang tahu kan. Okey, now pada tahun 2000, okey, tahun 2000 saya pun tamat diploma. Dan masa tu memang saya minat lah dengan website ni. Masa tu nak buat website ni memang bukan benda yang mudah lah. Dia tak macam sekarang. Okey, dia memang time tu kita kena coding HTML ni apa semua. Dan pada tahun 2002 saya melanjutkan pelajaran ke United Kingdom dan time tu lah sebenarnya saya mula explore bagaimana kita nak dapatkan income daripada smartphone. Okey. Pada masa tu saya mula kenal PayPal. Okey, PayPal ni sebenarnya adalah macam mana kita nak transfer duit, nak transfer duit gunakan email. Okey, dan masa tu currency dia pound sterling lah. Okey, saya pun register PayPal dan saya kenal PayPal ni daripada eBay. Dan eBay ni, kalau nak tahu, eBay ni sebenarnya adalah satu platform dunia yang mana orang boleh jual produk-produk secara online melalui platform eBay. Okey, dan time tu banyaklah saya jual produk-produk second hand. Saya beli produk second hand, saya jual. Okey, guna smartphone je pun. Okey, saya beli dan saya jual. Dan kat situ saya mula dapat income. Okey. Jadi kalau kita tengok, kalau zaman sekarang ni nak banding dengan tahun 2002 dengan sekarang ni, sekarang kita ada Shopee. Okey, dekat Shopee anda boleh jual macam-macam produk, anda boleh jual. Cumanya anda kena pilih produk yang bagus. Okey, anda kena pilih produk yang bagus dan anda kena survey dululah. Survey dulu produk apa yang boleh jual.
Sebab kat Shopee ni orang suka search yang murah, okey, produk yang murah. Jadi anda kena carilah produk yang unik, produk yang tak ramai orang jual kan. Dekat situ anda boleh gunakan smartphone untuk dapatkan income. Cumanya kalau anda nak jual produk melalui Shopee ke, melalui Lazada ke, sudah tentu ia melibatkan anda kena buat packaging dan anda kena post kan. Ada juga satu cara yang mana anda boleh menggunakan sistem dropship. Okey, yang mana dropship ni anda hanya promote saja, okey, penghilang yang akan hantar produk tu kepada pelanggan anda dan kat situ tu anda ambil keuntungan. Ada banyak sangat produk dropship yang ada kat Malaysia ni, macam-macam lah, dengan bantalnya, produk kesihatannya, dengan macam-macam produk anda boleh pilih, okey, macam-macam produk yang ada. Okey, itu salah satu cara. Okey, dan pada tahun 2003 sampailah 2009 saya dekat overseas 7 tahun. Jadi kat situ tu sebenarnya banyak yang saya explore, yang mana satu term yang mungkin anda tak pernah dengar. Ada yang pernah dengar, ada yang mungkin tak pernah dengar. Okey, term affiliate. Okey, yang mana affiliate ni sebenarnya kita hanya perlu promote link sahaja. Okey, kita hanya perlu promote link sahaja. Okey, macam mana konsep dia? Okey, konsep dia adalah kita promote link. Okey, kemudian apabila seseorang tu dia klik link tu, okey, bila dia klik je link tu dan dia berminat untuk buat pembelian. Okey, dia berminat untuk buat pembelian. Bila dia buat pembelian, maka dalam sistem dah set dah commission untuk kita. Okey, dan kita dapat commission ke atas pembelian. Okey, pembelian orang yang klik link affiliate kita tu. Okey, jadi masa tu saya memang promote macam-macam produk affiliate. Ada tu saya promote produk gambar, print gambar. Okey, jadi company tu dia buat free untuk print gambar, hanya bayar postage saja. Dekat situ tu saya dapat sebulan lebih kurang dalam 200 pound macam tu. Okey, kalau 200 pound kali dengan 6 masa tu dah 1200. Okey, saya dapat 1200 hanya dengan saya promote link saja. Bila saya promote link, orang klik dan orang buat pembelian, maka saya dapat commission. Jadi time tu memang best lah. Itu hanya satu produk. Okey, ada banyak lagi produk yang saya buat. Contoh, saya promote produk yang tersenarai di Amazon. Okay, kat Amazon kan ada macam-macam produk. Okay, ada TV lah, ada buku lah, ada produk kesihatan lah. Okay, jadi saya promote pada orang-orang yang memang mencari produk-produk tu. Dekat situ pun saya dapat beberapa US dollar. Okay, sebulan saya dapat beberapa ratus US dollar. Okay, itu pun salah satu cara saya buat untuk saya dapatkan income melalui smartphone. Ada juga saya buat saya promote e-book. Okay, promote e-book. E-book ni sebenarnya kalau anda tahulah, kalau anda boleh search lah kan, anda boleh search. Ada ClickBank, nama dia ClickBank. ClickBank ni ada berpuluh ribu, beratus ribu e-book. Ada yang mana apabila orang beli e-book tu, anda dapat US dollar. Okey, bukan sikit kadang-kadang satu tu dia bagi 25 dolar, 20 dolar, 19 dolar bergantung kepada produk tu. Okey, kat situ tu pun anda boleh dapat income. Jadi, kalau saya nak rangkumkan ke semua ilmu-ilmu yang ada ni sebenarnya, dia punya point dia adalah kita share link untuk orang baca. Kita share link untuk orang tahu. Okey. Jadi persoalan dia, kita nak share dekat mana? Kan? Kita nak share dekat mana? Sebab itulah kita kena ada something, kita ada satu tempat yang kita boleh share. Contoh, dekat tempat tu kenalah tempat orang yang berkumpul. Contoh dekat forum, dekat blog kan, tempat orang berkumpul. Jadi benda ni lah sebenarnya kita kena bina. Kita kena bina pelan-pelan.
Kita kena bina kita punya credibility, kita kena buat supaya orang kenal kita, okey, orang yakin dengan kita. Jadi kita boleh buat supaya dalam benda tu ada proses lah kan, ada proses. Ambil masa. Mungkin dalam masa sebulan 20 orang kenal anda. Daripada 20 orang tu akan bercambah jadi 40 orang, jadi 80 orang, jadi 100 orang, 1000 orang. Dan daripada situ itulah sebenarnya dalam ramai-ramai itu mesti ada orang yang berminat untuk dapatkan produk yang anda tawarkan. Apabila diorang beli, anda pun dapatlah komisen hasil daripada jualan tersebut. Okey. Masa saya dekat overseas, okey, sampai tahun 2009, okey, masa tu saya pun ada buat juga affiliate di Malaysia. Walaupun saya kat UK, saya buat affiliate di Malaysia. Dekat Malaysia ni sebenarnya ada banyak sistem program affiliate. Okey, ada yang jual e-book, ada yang jual produk. Saya ingat lagi masa tu saya promote produk tudung. Produk tudung. Dapat, boleh tahan jugalah sebulan dapat beberapa ratus ringgit. Itu pun saya tak promote sangat. Okey, saya tak promote sangat. Saya ingat lagi masa tu website dia tudungtuyu.com, tak silap saya lah. tudungtuyu.com. Jadi dalam hal ni, okey, sebenarnya jika kita ada ilmu dan kita tahu macam mana cara kita nak share satu-satu link tu, okey, kita boleh dapat komisen daripada hasil daripada jualan produk tu. Yang penting kalau anda nak satu lagi level up, anda kena ada satu platform yang mana orang datang. Contoh, kita ada Facebook, orang datang. Kita ada TikTok, orang datang. Kita ada Instagram, orang datang. Orang boleh kenal kita. Kita ada Twitter, orang boleh kenal kita. Jadi daripada situ tu, bila orang kenal kita, apa saja kita kongsi, orang akan baca, orang akan follow. Apabila orang minat, orang akan klik link, orang akan beli. Itu dia punya susu galur dia. Dan benda ni ada proses dia. Okay. So, bila saya balik, belum habis lagi sudah belum habis ni, baru 10 minit. Okey. Jadi bila kita dah, orang kata apa, saya pun dah masuk 2010 saya balik Malaysia. Bila saya balik Malaysia, saya pun mulalah bisnes online saya. Orang kata yalah, bawa balik daripada UK, cita-cita tinggi, nak buat satu platform yang besar kan. Dengan modal yang limited. Masa tu Shopee pun tak ada lagi. Shopee pun tak ada lagi. Saya bercita-cita sampai nak buat macam Shopee kan. Tapi tak kesampaian. Tak kesampaian. Tapi tak apalah. Walaupun macam tu 2012, 2013 saya mampu menghasilkan jualan jutaan ringgit juga. Yang mana saya ada berpuluh vendor dan saya ada beribu ejen masa tu. Masa tu lah. Dan bila saya tengok benda tu, jadi saya dapat faham bahawa dengan cara tu sebenarnya kita boleh buat income daripada smartphone. Cumanya kita kena ada ilmu, dan kita kena ada platform supaya orang kenal kita, dan juga kita kena bina trust. Kita kena bina trust dengan orang yang nak follow kita tu. Sebab orang ni dia suka kita berkongsi pengalaman kita. Dia suka kita berkongsi ilmu kita kan. Jadi kat situ itulah sebenarnya kita boleh dapatkan trust. Jadi fast forward 2013, 2014, 2015, 2016. Sampai 2017. Dekat sini ni lah sebenarnya saya mula mengajar tentang digital marketing. Sebenarnya kalau kita tengok usahawan yang berminat dengan online ni, mereka perlukan bahan-bahan digital, bahan-bahan kempen. Contoh poster yang cantik kan, video yang cantik. Masa tu tahun 2000 dia lah, 2015, 16, 17, sebelum Covid lah sebelum Covid sampai 2019, 2020. Dan pada ketika itu ada satu platform yang mana kalau anda boleh cek lah, ada platform fiverr.com. Kat situ tu anda boleh anda boleh, contoh katakanlah anda belajar macam mana nak design, macam mana nak design poster, contoh macam mana nak design poster, macam mana nak design grafik kan. Anda boleh design
Kemudian anda boleh tawarkan servis anda dekat Fiverr. So satu dunia boleh ambil servis anda. Dekat situ pun anda boleh dapat income sebenarnya. Kan? Anda boleh dapat income. Dan juga ada juga ni pun melalui smartphone juga. Contoh, katakanlah anda ada kawan kedai, kawan bisnes yang mana mereka perlukan flyers, perlukan banting, perlukan business card, kan? Kat situ pun anda boleh designkan untuk dia, kan? Designkan untuk dia secara online. Anda masuk je website-website yang boleh designkan poster ataupun website. Ada je freelance yang boleh buat benda tu. Kemudian anda boleh submit design tu dekat platform printing, dan mereka boleh print dan mereka boleh hantar dekat customer anda. Kat situ pun anda boleh dapat juga beberapa ratus ringgit sebulan daripada rumah saja. Okey. Dan pada ketika tu juga ada juga orang yang buat e-book. Okey, buat e-book ni ada orang kata senang, ada orang kata susah. Sebenarnya dia bergantung. Kadang-kadang kita ni ada ilmu. Okey, kita ada ilmu, kita ada pengalaman. So pengalaman kita, ilmu kita jadikan dalam bentuk e-book. Okey, kita type, kita tulis. Daripada hati kita tulis, type, kan. Daripada situ tu, siapa yang berminat, dia boleh beli e-book tu dengan harga, kita boleh letak harga lah RM10, RM15, RM20, bergantung pada kita. Kita boleh test market dulu. Itu pun salah satu cara kita boleh buat duit melalui smartphone. Dan juga kita boleh juga buat duit melalui kita buat kelas online. Yang ni bila masa PKP kan ramai orang yang macam orang kata apa? Yalah, tak boleh nak keluar. Dia tak boleh nak keluar pergi mana-mana. Jadi dia pun buat kelas online. Okey, buat kelas online. Dan kemudian kelas online tu dia masukkan dekat dalam FB group secret, dan siapa yang nak masuk dalam FB group secret tu kena bayar. Okey, kena bayar RM50 ke, RM100 ke, buat video masuk dalam tu dan bagi support kat dalam tu. Jadi itu pun anda boleh buat income secara online. Dan pada tahun lepas, kat situ tu saya mula create simpan gold ni. Okey, saya mula create simpan gold. Jadi bila saya create simpan gold, maka kat situ itulah sebenarnya saya menggunakan semua ilmu saya dalam negara dengan luar negara, saya combinekan dan saya buat satu platform. Yang mana platform ni membolehkan orang share link. Okay, dia share link artikel. Okay, bila dia share link artikel, orang klik link tu dan orang baca, orang berminat, orang register, orang buka akaun simpanan emas, dan orang mula menyimpan emas bermula dengan RM10. Maka dekat situ itulah anda boleh ada income, boleh ada commission. Yang mana commission tu syarikat yang bagi. Sebab anda ni macam ejen diorang lah, kan? Macam ejen diorang. So anda boleh share je artikel, dan lagi ramai orang buka akaun simpanan emas melalui anda, maka lagi ramailah orang akan menyimpan emas. Bila orang menyimpan emas, anda akan dapat commission dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syarikat. Dan bila saya buat macam tu, dan saya terfikir macam mana saya nak buat supaya benda ni jadi lagi menarik. Okey. Jadi apa yang saya buat adalah saya nak bantu usahawan-usahawan kecil. Okey, yang mana usahawan-usahawan kecil ni dia punya pokok pangkal dia kena perkenalkan produk dia. Okay, dia kena perkenalkan produk dia. Jadi apa yang saya buat, saya kumpulkan affiliate yang mana diorang ni tugas diorang share je artikel tu. Yang mana artikel tu ada cerita tentang bisnes usahawan ni. Contoh, katakanlah usahawan ni dia jual produk kesihatan, contoh. Okay? Jadi ada artikel tentang produk kesihatan. So kita dah ada affiliate, okay, beratus orang yang akan share artikel produk kesihatan ni. Dia boleh share lah kat WhatsApp, dekat Facebook, dekat TikTok, dia boleh share. Bila dia share, orang klik dan orang beli produk tu, okay, dan usahawan tu dapatlah sale, dapatlah jualan. Cumanya usahawan tu dia akan bayar, okay, dia akan bayar pada orang yang promote.
Kita adalah, kita track berapa orang yang baca artikel tu, kita track. Jadi orang usahawan kecil yang promote, yang promote produk dia melalui artikel tu, dia akan bayar, dan kita akan bayar pada orang yang share artikel tu. Jadi melalui cara ni, orang yang share artikel, dia boleh dapat emas. Dia boleh dapat emas. Sebab apa? Sebab kita akan gunakan duit tu, duit periklanan tu kita akan gunakan, dan kita akan transfer emas ke akaun emas dia. Jadi secara tak langsung kita boleh share artikel dan kita boleh dapat emas. Dan emas yang kita kumpul tu pula kita boleh dapat cash. Dengan cara kita tak payah nak jual. Kita tak payah nak jual. Kita hanya perlu convert, tukarkan kepada duit, supaya emas tu dia akan masuk dalam holding inventory, dan kita dapat cash. Jadi kita dapat dua, dapat cash, dapat emas. Bila emas naik dalam masa 4-5 tahun, maka value emas tu boleh membantu kita untuk dapat lebihan cash. Yang ni cerita dia panjang jugalah. Tu secara, orang kata apa, secara ringkasnya lah. Secara ringkasnya. Jadi dengan cara ini, kita mampu untuk menjadikan satu platform dan memberi peluang kepada orang untuk jana pendapatan melalui handphone, melalui smartphone. Dan benda ni sesuai untuk mereka yang duduk kat rumah. Tak ada nak buat kerja apa-apa kan. Contoh sambil-sambil just share, sambil-sambil share kan. Sebab apa? Sebab benda ni dialami oleh saya sendiri sebenarnya, pengalaman saya. Saya tak pernah kerja dengan orang. Saya memang duduk rumah, saya memang kerja. Saya memang jaga anak, wife saya bekerja. Saya jaga anak kat rumah daripada dia kecil sampai besar. Jadi saya ambil keputusan untuk buat kerja kat rumah, untuk dapatkan income daripada rumah, daripada smartphone. Dan benda ni memang ada. Cumanya anda kena usaha, anda kena buat, dia ada proses dia. Ada orang kata susah, ada orang kata senang. Tapi segala-galanya anda kena usaha, kena kerja keras untuk dapatkannya. Jadi kepada sesiapa sajalah yang ada idea, anda boleh komen kat ruangan bawah, dan anda rasakan, sekiranya anda rasakan video ni bermanfaat, anda bantu saya untuk share kepada seberapa ramai orang yang boleh, supaya ilmu ni dapat disampaikan sedikit sebanyak pengalaman saya ada. Maknanya dalam dunia ni memang ada cara yang kita boleh buat dengan smartphone kita. Daripada kita duk habiskan masa duk layan chat baca dekat Facebook, YouTube apa semua, eloklah kita buat something yang dia boleh bagi manfaat pada kita, dengan cara kita share dan kita boleh dapat income. Itu saja perkongsian hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada 8 malam esok. Dan InsyaAllah anda boleh follow FB saya. Anda boleh follow FB saya. Dan juga anda boleh follow YouTube, subscribe YouTube Simpan Gold. InsyaAllah nanti saya akan uploadkan video ni dalam YouTube juga, supaya ramai boleh dapat manfaat. Itu saja, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.